Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk hari ini, hari Isnin pada 18 Oktober, Ustazah akan ajar kamu berkaitan dengan tata bahasa ya. Kalau minggu lepas kita dah belajar buat karangan fakta dan karangan laporan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tata bahasa, okey? Okey, kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis ayat. Okey, Ustazah rasa kamu pernah tahu. Kamu pernah belajar juga waktu kamu darjah 4, darjah 3 ke. Ada jenis-jenis ayat yang kamu belajar. Cuma mungkin kamu tak jelas yang kamu belajar ni ayat apa. Yang ini ayat apa, itu ayat apa. Jadi tak jelas. Jadi untuk tahun 5 ni, bila Ustazah ajar, Ustazah harap kamu boleh faham lah ya. Okay. Jadi kalau kita kelas nak tahu, kalau kamu semua nak tahu, kita bahasa Melayu kita ada beberapa jenis ayat yang utama. Okey, 4 ayat utama, contohnya ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan ayat perintah. Okey, Ustazah akan terangkan satu persatu iaitu ayat penyata ni macam mana, ayat seruan ni macam mana, ayat tanya ni macam mana dan ayat perintah tu pun macam mana. Okey. Jadi ayat penyata. Nama pun ayat penyata. Okey. Apa maksud ayat penyata? Untuk memaklumkan atau menyatakan sesuatu. Apabila kita bagi tahu sesuatu tu, itu ayat penyata. Contohnya baju itu besar. Maksudnya kita menyatakan yang baju itu besar. Jadi itu merupakan ayat penyata. Ni contoh ayat. Dr. Afikah sedang merawat adik saya. Maksudnya dia menyatakan bahawa Dr. Afikah tu sedang merawat adik dia. Ayat kedua, untuk menyatakan sesuatu ya, ayat penyata ni. Encik Kamal akan ke Ipoh pada hari Minggu ini. Kamu kena ingat, bila dikata ayat penyata, dia mesti permulaannya mestilah huruf besar. Ni semua ayat permulaan mesti huruf besar, bukan ayat penyata sahaja. Bila ayat penyata, akhir ayat penyata dia mesti tanda titik, tanda noktah. Bukan tanda soal, bukan tanda seru, bukan tanda pembuka penutup kata tu, bukan. Okey, ayat penyata mesti, akhir ayat penyata mesti tanda noktah ataupun tanda titik. Okey, pula ni. Ayat tanya ataupun kata tanya. Bila kita kata tanya ialah kata yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara. Okey, kata tanya ataupun ayat tanya dia mesti ada dalam ayat tanya dah. Kata tanya ni macam apa, siapa, bagaimana. Okey, kata tanya mesti ada dalam ayat tanya. Okey. Kalau kamu tengok kata tanya boleh wujud di awal, di tengah atau di akhir ayat. Mesti diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat. Maksudnya, kata tanya ni, kita akan letak partikel perkataan kah kalau kita guna di awal ayat. Kita nak bina ayat tanya, tapi kita guna kata tanya tu di awal ayat, kita mesti ada perkataan kah. Contoh, siapakah nama ibu kamu? Jadi, siapa tu kata tanya. Kita letak partikel kah sebab kita gunakan kata tanya di awal ayat tanya. Siapakah nama ibu kamu? Okey, tengok pula tu, sebelah tu. Partikel kah tidak diperlukan. Maksudnya tak perlu ada kalau kata tanya terletak di akhir ayat. Contoh Okey, contoh. Nama ibu kamu siapa? Siapa kata tanya? Kata tanya ni kita tak perlukan partikel kah. Sebab apa? Sebab dia berada di hujung ayat. Tapi bila dia berada di hadapan ayat, kita perlu menggunakan partikel kah. Siapakah nama ibu kamu? Kalau kita tak ada partikel kah, sewaktu kita gunakan kata tanya di hadapan, itu maksudnya ayat kamu salah. Okey? Ayat tanya tak perlukan partikel kah kalau di akhir ayat. Nama ibu kamu siapa? Bukan nama ibu kamu siapakah. Tu kena faham kamu kena bezakan dua benda tu. Ni contoh dia. Yang sebelah kiri sekali tu, kalau dalam jadual, adakah, apa, bagaimana, berapa, bila, kenapa, mengapa, mana, siapa, itu merupakan kata tanya. Penggunaannya kamu boleh baca sendiri. Adakah tu kita guna untuk apa? Bertanya tentang sesuatu hal. Jawapannya mestilah ya atau tidak. Adakah kamu sudah makan? Ya, saya sudah makan. Tu ayat contoh dia pun kamu boleh baca. Okey? Bila kita kata ayat tanya, kamu mesti gunakan kata tanya dengan betul lah. Jangan main hentam je. Contoh nak tanya pasal keadaan dia. Tapi kamu cakap, kamu tanya berkaitan dengan orang pula. Jadi tak sesuai. Contoh,
Siapakah keadaan rumah kamu? Tak sesuai kan? Okey, tengok pula ni contoh penggunaan kata tanya. Kamu boleh baca sendiri. Okey. Lagi satu, kata tanya mesti ada tanda soal di hujung ayat tanya. Mesti ada tanda soal. Tengok tu. Contoh penggunaan apa? Hadapan ayat, apakah makanan kegemaran kamu? Tanda soal. Belakang ayat, makanan kegemaran kamu apa? Tanda soal. Bezanya hanyalah kata tanya di hadapan ataupun di belakang. Kata ayat apa? Ayat tanya mesti ada tanda soal. Ayat seruan. Bila kita guna ayat seruan ni? Untuk menyatakan perasaan gembira, takut, marah dan sedih. Okey. Ayat seruan mesti ada tanda seru. Ayat terbalik tu, tanda seru. Yang biasanya hadir pada akhir ayat. Dan ayat seruan mesti ada kata seru. Contohnya, oh, amboi, wah, cis, aduh, syabas. Dan banyak lagi sebenarnya kata seruan. Okey. Kamu tengok sebelah tu, Ustazah ada sediakan jadual kata seruan dan maksud. Contoh kita gunakan kata seruan wah. Bila kita guna kata seruan wah? Untuk menunjukkan perasaan hairan, terkejut, gembira. Oh, untuk menunjukkan perkataan terkejut atau merayu. Amboi, perasaan hairan atau mengejek. Amboi, cantiknya baju kamu. Kemudian aduh, untuk menyatakan perasaan sakit. Dan sebagainya. Bila ayat seruan, mesti ada kata seru dan tanda seru pada akhir ayat. Ini contoh ayat seruan. Aduh, aduh, sakitnya kaki saya. Wahai adikku, tidurlah. Awak ada di sini? Wah, besarnya bangunan itu. Amboi, cantiknya kamu hari ini. Syabas, awak mendapat 100 markah. Jadi, kalau kamu perasan, ayat seruan mesti ada kata seru, kemudian tanda koma, kemudian baru ada tanda seru di hujung ayat. Tanda koma selepas kata seru, bukan selepas kata seru tanda seru. Ingat, bila ayat seruan selepas kata seru, mesti tanda koma, bukan tanda seru. Tanda seru di hujung ayat, itu kena ingat Macam ayat-ayat yang lain juga, permulaan ayat mesti huruf besar. Boleh faham tak ni? Ayat seruan, ayat penyata tadi, ayat tanya. Dah 3 ayat kita belajar. Kita tengok lagi ayat yang terakhir, iaitu ayat perintah. Okey. Ayat perintah adalah ayat yang digunakan untuk menyuruh, meminta, melarang atau mempersilakan seseorang untuk berbuat sesuatu. Okey, jom kita tengok. Okey, ayat perintah ni boleh tergolong kepada 4 bahagian, iaitu ayat suruhan, perintah larangan, permintaan dan silaan. Okey, bila kita guna ayat suruhan untuk memberi perintah atau arahan, larangan menegah seseorang melakukan sesuatu. Menegah ni maksudnya kita tak bagi, kita larang orang untuk buat sesuatu. Itu menegah. Permintaan untuk membuat permintaan atau pertolongan. Ayat silaan kita guna untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Contoh ayat. Harap masalah yang sama tidak akan berulang lagi, kata Farid. Harap ni mesti ada. Ni ayat kata perintah je lah. Jangan bertindak secara melulu, nanti buruk padanya, kata Balkis kepada April. Jangan ni kata perintah larangan. Jemput masuk puan, kata Amnina. Jemput kata perintah silaan. Dia mesti ada kata perintah lah dekat depan perkataan kata ayat apa? Di hadapan ayat perintah mesti ada kata perintah. Okey, banyak je lagi sebenarnya. Dia punya contoh kata perintah harap, sila, jangan, jemput, tolong, usah. Okey. Boleh faham tak keempat-empat ayat tersebut? Kata ayat perintah, ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan. Okey. Muka surat 136 dan 137. Jadi,
Ustazah minta kamu baca pada muka surat 136 ni dan 137 berkaitan dengan dialog katil mesra pengguna dan mari kita berinovasi. Kemudian cari 5 kata seruan yang terdapat pada muka surat 136, kemudian bina ayat. Dan cari 5 kata perintah pada muka surat 137 dan bina ayat. Ini bermakna kamu akan ada 10 ayat, di mana 5 ayat seruan dan 5 ayat perintah. Okey, buat dalam BM1 buku tulis dan dalam buku tulis panjang tata bahasa dan pemahaman. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa tulis hari, tarikh dan arahan bina ayat. Okey, apa-apa masalah boleh rujuk kepada ustazah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.